Dia nak jadi pomen ni, nak bikin motor ni, bukannya macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try yang buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Ya, Assalamualaikum. Aku patutlah macam apa, sepelik je. Mic tu macam slow sangat. Mic aku kena gigit rupanya tu. Kena gigit dengan binatang apa ni, aku tak perasan. Tinggal mic aku kat depan, aku baru perasan wire dia jadi macam ni. Okey, jadinya sekarang aku nak buka motor Wave 100. Motor Wave 100 ni motor bapak budak yang naik 125Z. Motor ni lah yang aku cakap aku tukar cover set. Aku buat apa tau, dah lupa lah. Pagi tadi dia ambil motor 125Z anak dia. Lepas tu dia tinggalkan motor dia pula auto, nak grembal. Lepas tu kita check dia punya blok. Mungkin kali pertama tu aku dah suka auto, tapi dah lama lah, dah dekat 2 tahun juga aku rasa. Dia dah tanya aku, macam mana kita nak buka auto, macam mana kita nak tengok marking. Sebab sebelum ni ada yang tanya aku pasal marking kan. Jadi dalam video ni kita cerita pasal post stroke pula pasal timing chain. Jadinya kepada yang selalu tanya aku cermin mata ni beli kat mana, aku beli kat Shopee. Sebenarnya cermin mata ni ikut komen pakai. Kalau korang tengok baju aku ni kan, kau tengok cermin mata dia kan sama. Cuma aku bukan Kurt Cobain. Buka ni, aku bukan Kurt Cobain, aku cicak Cobain. Okay, sekarang kita buka je ni baby. Sekarang kita buang dia punya minyak hitam tu. Okay, memang auto kena buka exhaust. Jadinya macam banyak je lah. Tapi tak apalah, sebab motor ni dia memang nak buat top set. Jadi tak apalah dia buka exhaust. Kan ada 125Z tu kan. 125Z tu aku dah pergi hantar. Bukan akulah, owner motor yang pergi hantar. Sebab kat sini kan lockdown kan. Jadinya kedai yang aku selalu hantar tu dia tutup. Aku nak pergi jauh-jauh, aku tak berani. Aku tak berani. Lepas tu aku cakap dengan owner, kau boleh tak datang rumah aku, pergi hantarkan head tu, hantar pergi mesin shop lah kan. Jadinya dia pun datang rumah aku. Lepas tu dia cakap, nak buat macam mana ni Zam? Lepas tu aku terangkan lah. Sebab kalau head nasty tu, dia dekat belakang dia ada detail lah semua. Cuma aku suruh dia potong 1mm. Lagi datang terlebih pula, dekat 2mm dia potong. Jadi aku macam itu aku malas tau nak suruh orang lain yang pergi. Tapi aku tak ada pilihan. Sebab seram lah kan, nanti kena saman 1,000. Aku bukannya have nak bayar semata-mata saman 1,000. Baik aku beli mikrofon. Kan. Jadinya tak apalah. Aku try pasang dulu dekat motor. Tengok macam ni. Sebab motor tu tinggal head yang aku suruh owner pergi hantar, potong. Ni. Aku suruh dia nipiskan lah ni. Jadinya bila kita letak dekat head kan, dia macam gini lah. Dia macam gini. Korang tengok ni kan. Dia head nasty ni kan, dia tak macam head standard tau. Dia boleh potong sikit je. Sebab bila korang potong, korang tengok, dia potong 2mm, dah dekat dah dengan body tu. Kalau macam head standard tu aku pernah potong sampai 4-5mm lah. 4mm lah paling banyak aku potong. Kalau head nasty ni tak boleh, sebab dia dekat dengan body dia. Jadinya kalau kita nak potong banyak juga, kita kena potong dengan body dia. Okay, lepas tu kita cari spanner untuk buka ni. Aku akan buka pakai bateri. Starter titanium ni dia punya skru 13 titanium tengok auto dia tu macam mana. Boleh terangkan kalau auto dah makan. Ada orang masak. Longgarkan dia. Pemijak dia memang tak ada obat. Kena longgarkan juga. Pemijak ni kan, dia kan belah bawahan. Jadinya macam skru tu korang tak nampak. Jadinya korang pakai diri rasa. Kalau kita buka pemijak ni kan, nak tengok bawah tu macam susah.
Jadinya korang jangan tertonggeng-tonggeng tengok dekat bawah. Rasa pakai jari kat mana kan. Lepas tu korang ambil box, masukkan kat situ. Jadinya dia memudahkan kerja lah. Dia boleh keluarkan exhaust dia, tarik dia punya casing keluar. Aku tunjukkan korang dia macam mana benda tu kalau dah makan lah kan. Benda tu kalau dah makan macam mana rupa dia. Jadinya kenapa dia jadi macam tu. Ambil bekas tu, buka dia punya 3 ni. 1, 2, 3. Dia korang buka benda tu, korang boleh pakai box 8 ataupun multi impact tajam. Tapi biasanya kalau box 8 korang nak kena letak betul-betul sebab dia sikit dia boleh masuk. Sangkut dekat dinding tu. Dia sepanah ni kadang-kadang ada yang tak sama juga. Dia ada yang tebal, dia ada yang nipis. Okey. Lepas tu kat belah dalam tu kan, dia ada special tool untuk motor-motor Aspire, motor-motor 4-stroke lah, Honda yang macam Aspire W125 ni kan. Dia ada special tool. Special tool dia tu, dia macam kaki 3, kaki 4. Okay, jadi aku akan pakai special tool tu. Mana special tool ni? Rupa dia macam ni. Dia ada 2 side tau. Dia macam box juga. Tapi dia macam ni. Yang belakang ni yang besar. Yang ni yang kecil. Aku tengok kamera kat sini. Okey, yang belakang tu kan, ni dia yang besar. Lepas tu yang ni yang kecil. Yang kecil ni untuk mangkuk kelas. Yang besar ni untuk mangkuk auto. Jadinya kita letak dekat situ. Kita pakai join. Tapi aku tak pakai join panjang lah. Sebab join panjang ni kalau benda yang ketat-ketat, dia ketat nak buka. Tak join. Lepas tu korang buka sambil tahan benda ni. Sebab benda ni dia tak ada lock. Jadinya macam itu Sebab apa tahu? Sebab kalau macam grand sub ni kan, kalau korang buka pakai ketuk, dia boleh bengkok. Yelah, kita ketuk je ni, tang tang tang. Tekanan tu datang daripada satu arah, jadinya grand sub tu boleh bend lah, boleh bengkok. Okay, lepas tu kita terus buka dia punya mangkuk. Macam aku buka terus. Clutch plate tu aku buka kat bawah. Kalau macam mangkuk auto tu, boleh lah korang nak ketuk-ketuk. Kalau macam mangkuk kelas kan dia belah dalam kan. Jadinya kalau macam korang tak ada benda ni, susah juga. Tapi kalau korang ada benda tu pun, kalau korang buka pakai impact, dia ketat tau benda tu. Benda tu korang memang kena buka pakai cordless ataupun angin yang pistol tu kan. Tapi sekarang cordless impact tu tak mahal pun, murah je. Okay, sekarang aku tunjuk macam mana auto Lepas tu dekat dalam ni kan, dia ada macam wasi tebal. Wasi tebal ni korang kena simpan lah. Dia kalau kita tengok kan, kalau kita tengok pakai mata, okey je, lawa je kan. Tapi sebenarnya dia dah makan tau. Yang kita boleh nampak ketara, dia dah makan dekat sini. Kalau korang tengok dekat dalam tu, dia dah berlain-lain kan. Dia sebenarnya kalau asal dia rata macam ni. Dia sebab apa tau dia dah berlain-lain macam ni? Sebab benda ni, kalau korang tengok benda ni kan berlain-lain kan. Jadinya dia berlain-lain sebab benda ni kembang. Benda ni kembang, dia melekat dekat mangkuk tu. Lepas tu bila benda ni kembang, dia melekat dekat mangkuk tu. Sebab tu motor kita boleh jalan. Tapi bila benda mangkuk ni dah makan, dia kembang tu, dia tak berapa nak melekat dah dekat mangkuk auto. Jadinya sebab tu motor kita macam tak shock lah. Jadinya aku akan bawa mangkuk ni pergi rebate baru. Lepas tu clutch plate ni pun sama. Dia salah pasang. Sepatutnya 1, 2, 3, 4. Yang lagi satu ni dia duduk dekat sini. Dia tak boleh 4-4 duduk sini. Dia kena satu dekat atas. Jadi kita buka sekali dia punya clutch plate.
buka kelas plate dia. Kita tengok kelas plate dia okey tak. Tengok. Patutnya benda ni kan, benda ni kena longgar tau. Patutnya benda ni macam ni, aku buat macam ni, dia terus tanggal. Tapi dia tak tanggal sebab punya mangkuk tu dah makan. Sebab dia punya mangkuk dah makan. Jadinya aku kena longgarkan juga. Longgarkan, nanti aku tunjuk mangkuk tu macam mana rupa dia dah makan. Bila aku buka spring baru dia boleh tanggal. Jadinya dekat sini kita kena tukar dia punya mangkuk sekali kot. Sebab ni pun dah teruk. Dia dah goyang kan. Kalau korang tengok dia goyang kan. Dia goyang gitu satu. Lepas tu dia goyang macam ni. Okay. Lepas tu dia punya ni dah makan. Kalau korang tengok, dia punya ni dah makan. Dia dah bergigi-gigi kan. Dia dah bergigi-gigi. Jadinya nanti bila kita tarik kelas, kita tekan kelas, nanti kelas plate tu dia macam terhentak kat sini. Alamak, jadinya macam susah juga. Sebab benda ni dia banyak sangat dah makan. Dah macam kena beli one set pula sebelah sini. Aduh, sebab mangkuk kelas dah makan, mangkuk auto dah makan. Tak apa, kita try tengok macam ni. Aku rosak kan. Jadinya aku tak boleh nak bercakap jauh-jauh. Ni kita buka skru sprocket kecil tu. Korang buka skru tu 2. Dia skru 8 tu. Korang buka dulu 2. Dalam ni aku tak tunjuk lah macam mana marking. Nanti nak pasang baru aku tunjuk kita buka skru tu 2. Kita keluarkan dia punya sprocket kecil. Aku panggil sprocket kecil benda tu. Tak pandai pula aku nak sebut barang dia. Okey, jadinya sekarang aku punya mic rosak. Jadinya aku pakailah earphone. Aku pakai earphone, nak try tengok suara dia okey ke tak okey. Sekarang kita buka dia punya head. Okey. Head dia aku tengok satu skru ni hilang. Dia tak ada dah. Maknanya memang patut pun lah kalau motor ni kita buka, kita check. Aku buka motor ni, aku nak pergi beli barang-barang untuk motor restore yang warna kuning ni kan. Bush semua. Semualah dengan mangkuk auto ni, dengan mangkuk kelas dia, semua kita pergi beli satu kali. Sebab aku kalau nak pergi beli barang sikit-sikit, jadinya macam masa. Kalau boleh nak duduk rumah lama-lama, nak menghadap motor-motor ni. Tapi kadang-kadang ada je benda yang terlupa nak beli. Tapi kalau boleh, buat mana yang mampu lah. Mengingat mana yang mampu lah, untuk mengelakkan aku asyik-asyik nak keluar pergi beli barang. Okay, lepas tu minyak kita matikan. Lepas tu korang buka kop minyak. Dalam kop minyak ni dia ada getah tau. Jadinya getah tu korang kena hati-hati lah. Jangan bagi getah tu hilang. Okay. Getah ni cabut, letak dekat tempat yang korang rasa selamat. Lepas tu skru ni pasang balik. Sebab skru ni kecil, jadinya dia kalau dia hilang, susah kita nak cari. Tali minyak dia pun panjang, macam-macam sumbat dekat atas ni. Nut 14 ada, nut 12 ada, nut 10 ada. Okay. Jadinya lepas kita buka skru tiang 4 ni, kita buka lah pula dia punya benda ni dekat head ni. Ya Allah, tak sempat nak buka, dia dah longgar. Macam mana Okay. Lepas tu kita longgarkan dulu skru yang dekat roller yang dekat blok ni. Longgarkan. Tu kita buka skru yang dekat blok ni, belah dalam tu. Semua longgar ya Allah. Patutlah dia punya leaking dia banyak. Sebab skru semua longgar. Skru tiang blok satu tak ada. Jadinya memang akan longgar, akan leaking lah benda tu.
Okey, lepas tu kita tarik blok dia keluarkan. Okey, dah tarik separuh tu, kau keluarkan throttle dia. Sebab dia pakai carburetor Wave 125 ni, aku rasa ni motor abang ni. Keluarkan throttle dia. Sebab throttle Wave 125 ni panjang, jadinya dia akan jejak dekat body. Kalau korang nak keluarkan, kita buka wire chock dia, chock carburetor ni. Tu kita keluarkan head dia. Tu kita tengok head dia macam mana. Tu dia, hitam rentung. Buka skru roller ni sampai habis. Buka sampai habis. Dia patutnya ada wasir tau kat sini, tapi dah tak ada. Keluarkan dia. Lepas tu kita tarik blok dia keluarkan. Jadinya motor ni dah jam. Okay, blok dia dah jam sebab ada bekas kat situ. Dia kalau macam 4 stroke ni kan, kalau korang nak pakai clip G, dia tak ada masalah. Sebab 4 stroke ni dia kurang tekanan dekat bahagian blok ni. Kalau macam 2 stroke tak boleh. Pada aku macam berisiko lah nak. Bukan tak boleh, berisiko. Kalau 4 stroke ni okey lagi. Okay, sekarang kita dah buka head block dia, kita dah tahu masalah dia kan. Piston dia jam. Nampak tau, piston dia jam. Bal dia pun bocor. Okay, kita pergi hantar leh, kita pergi beli bal, kita pergi beli mangkuk kelas, kita pergi beli auto, kita pergi beli mangkuk auto dengan kelas plate. One set lah sebelah sana tu beli. Ini pun bukan blok original ni, blok GL tu. Aku rasa aku tukar je lah blok dia, blok GL. Takkan nak hantar leh. Hantar leh macam mana motornya dah, kalau leh harga dah sama macam beli blok baru. Jadinya kita beli blok baru je. Kita blok racing bagi abang ni masuk gear 1 terangkat. Okay lah. Okay, jadi kita pergi beli barang.